Titah yang di-Pertuan Agong hari ini, semalam amat menarik, tuan-tuan. Sangat-sangat menarik. Semalam pada hari Isnin, titah pembukaan Dewan Rakyat oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim amat menarik sebenarnya. Baik, kita baca. Hormati kerajaan perpaduan, tunggu peluang Allah. Sorry, saya tak bayar iklan. Tunggu peluang bersaing PRU akan datang, Sultan Ibrahim. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan baginda tidak akan melayan mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Justru, baginda menitahkan agar semua pihak menerima, menghormati pembentukan kerajaan perpaduan yang mentadbir negara ketika ini. Bagi yang hendak bermain politik, baginda memberi amaran supaya mereka menunggu peluang itu untuk bersaing pada PRU akan datang. Ingin saya tegaskan, saya tidak akan melayan sebagai permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima dan menghormati kerajaan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggu masa pilihan raya akan datang, titah baginda. Baginda bertitah ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 pada hari ini. Okey. Now, daripada kenyataan yang di-Pertuan Agong ini, satu yang menarik sebenarnya untuk kita nak lihat dan juga untuk kita nak rungkai. Kenapa saya kata? Sebab kenyataan ini yang pertama sekali memberi satu kata pemutus. Satu kata pemutus kepada apa yang yang di-Pertuan Agong nak lihat ataupun negara sekarang ini nak perhatikan sekarang ini, iaitu adakah boleh lagi berlaku pertukaran kerajaan? Kan? Bolehkah lagi berlaku pertukaran kerajaan? Ini satu persoalan yang bermain di dalam negara kita. Now, dan benda ini sebenarnya yang menjadi polemik. Apakah kerajaan boleh bertukar lagi dengan situasi kalau sekiranya pembangkang menghantar SD umpamanya, ataupun pembangkang menghantar kenyataan bahawa mereka telah mendapat majoriti kepada Yang di-Pertuan Agong. So, daripada sini kata ini dah jadi pemutus. Seolah-olah Yang di-Pertuan Agong mengatakan baginda tidak akan melayan mana-mana agenda untuk menjatuhkan kerajaan. Tidak ada istilah langkah Dubai, tidak ada istilah SD, nak melompat, kerajaan tumbang dan sebagainya. Tak ada lagi dah istilah-istilah tersebut. Ini pula diperkuatkan lagi dengan dengan kenyataan, dengan wujudnya Akta Anti Lompat Parti. Tetapi yang menarik apa yang disebut oleh ahli parlimen PKR Hassan Karim. Okey, dan saya akan komen tentang kenyataan beliau. Agong tak boleh tak layan jika pembangkang dapat sokongan majoriti. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim menyatakan pendapat bahawa Agong mesti mematuhi peruntukan perlembagaan dan tidak mengikut selera dan sentimen peribadi. Dia memberitahu Malaysia Kini demikian ketika diminta mengulas titah di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kepada ahli Parlimen Pembangkang dan kerajaan bahawa baginda tidak akan melayan sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan. Dalam titah baginda semasa perasmian persidangan Dewan Rakyat semalam, baginda bertitah semua orang harus menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk dan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati titah baginda. Hassan mengingatkan rakyat Malaysia bahawa Agong tertaluk kepada sistem raja perlembagaan, bukan raja mutlak. Agong tidak boleh tak melayan jika benar-benar wujud keadaan seperti dinyatakan di dalam perlembagaan seperti yang ada disebut, di mana pembangkang berjaya mendapat sokongan majoriti untuk bentuk kerajaan baru. Adalah sah dan legitimate jika kerajaan yang ada tetap hilang legitimasi, maka pembangkang berusaha secara perlembagaan mengikut undang-undang demokratik menggantikan kerajaan penyandang yang telah hilang sokongan. Agong kena ikut peruntukan dalam perlembagaan, bukannya ikut selera dan sentimen peribadi. Perlembagaan persekutuan tidak ada kata bahawa suatu kerajaan yang dibentuk setelah pilihan raya akan tetap kekal sehingga tempoh 5 tahun. Agong juga seperti ahli politik kena patuh dan hormati perlembagaan persekutuan. Perkara yang tidak ada dalam perlembagaan tidak boleh diada-adakan sesuka hati. Dalam perkara ini, Agong telah cross the line, katanya. Baik. Saya nak ulas perkara ini. Saya faham
dia kita kena lihat daripada beberapa angle. Kalau kita lihat di dalam perlembagaan sendiri, now I'm looking from one angle, dan saya menjawab kenyataan ahli parlimen parti saya, saudara Hassan Karim, tentang kenyataan ini, dan ada satu bahagian tu, satu part tu saya setuju, di mana yang di-Pertuan Agong adalah raja berperlembagaan. Maksudnya raja yang tertakluk ke perlembagaan. Saya setuju. Namun begitu, bila melihat kepada raja berperlembagaan, kita kena melihat kenyataan bahawa adakah apabila telah didatangkan kepada yang di-Pertuan Agong, saya ulang balik. Adakah prosedur khas, cara untuk kita menjatuhkan kerajaan dengan cara menghantar SD ataupun sewaktu dengannya kepada yang di-Pertuan Agong? Itu satu soalan. Poinnya macam ni. Okey. Apakah cara untuk kita menggugurkan kerajaan yang sebenar seperti mana di dalam perlembagaan? Untuk konteks, di dalam perlembagaan kita tidak dinyatakan kaedah untuk nak menjatuhkan seorang Perdana Menteri atau sebuah kerajaan. Kita setuju bahawa tidak ada satu peruntukan mengatakan kerajaan boleh kekal 5 tahun dan kerajaan tidak boleh ditumbangkan. Betul. Perkara 40-42 kot. Perlembagaan mengatakan bahawa seorang Perdana Menteri itu hendaklah dilantik apabila telah mendapat sokongan majoriti. Apabila telah mendapat sokongan majoriti. Now, timbul persoalan. Bagaimana kita nak tahu bahawa dia telah hilang sokongan majoriti? Bagaimana kita nak tahu bahawa dia telah hilang sokongan majoriti? Di sinilah timbul polemik, timbul persoalan. Adakah apabila sekumpulan orang menghantar statutory declaration, akuan bersumpah kepada Yang di-Pertuan Agong mengatakan mereka hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri itu, dikatakan telah hilang majoriti? Soalan yang kedua, katakanlah telah datang SD itu kepada Yang di-Pertuan Agong, adakah Yang di-Pertuan Agong boleh menolak perkara tersebut, SD tersebut? Di sini saya nak jawab. Disebabkan saya setuju bahawa raja itu tertakluk kepada perlembagaan. Namun di dalam perlembagaan juga tidak menyatakan bahawa hanya dengan menghantar SD maka Agong wajib terima. Tak. Bila hantar SD, Agong tidak wajib untuk mengatakan baginda nak terima atau nak tolak. Terpulang kepada baginda. Sebab apa? Sebab disebabkan tidak ada kaedah khas di dalam peruntukan perlembagaan untuk menjatuhkan sebuah kerajaan, maka sebenarnya kaedah yang betul sebagaimana yang saya sebut pada tahun 2020 hendaklah dikembalikan kepada usul undi percaya atau tidak percaya, iaitu kembali ke dalam Dewan. Antara kes yang paling awal adalah kes mendiang Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak yang pertama, di mana beliau dijatuhkan di dalam Dewan. Beliau dijatuhkan di dalam Dewan Undangan Negeri melalui undi tidak percaya. Dan itu adalah klasik kes yang kita boleh jadikan example di samping isu Perak pada tahun 2009 pada waktu itu. Nah, kembalikan bagaimana sebenarnya cara, iaitu kembalikan kepada Dewan Rakyat melalui undi percaya atau tidak percaya. Jadi undi percaya atau tidak percaya tidak perlu melalui Yang di-Pertuan Agong. Undi percaya atau tidak percaya cukup melalui usul kepada speaker. Dan speaker tempoh hari mengatakan dia tidak menerima mana-mana usul undi percaya atau tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Jadi, kalau sebenarnya menjawab kepada Hassan Karim tadi, bila baginda mengatakan baginda tidak akan melayan agenda untuk menjatuhkan rakyat, adakah itu tidak berperlembagaan atau cross the line? Jawapan mudah saya tidak. Tidak, kerana tidak ada dalam peruntukan mengatakan bahawa baginda wajib menerima contoh SD dan sebagainya. Tidak ada. Cara terbaik melalui usul undi tidak percaya. Dan katakanlah usul undi tidak percaya atau percaya itu diterima di dalam Dewan dan jatuh Perdana Menteri. Maka di situ dia bukan lagi persoalan agenda, maksudnya dah sampai kepada Yang di-Pertuan Agong. Itu lagi bukan persoalan itu. Itu sudah menjadi persoalan kepada di dalam Dewan itu. Yang di-Pertuan Agong hanya menerima keputusan. Jadi keputusan menentukan kerajaan itu tumbang atau tidak bukan keputusan Yang di-Pertuan Agong, tetapi keputusan Dewan Rakyat. Itu yang sepatutnya. Dan inilah yang saya bangkitkan pada tahun 2020 dahulu. Kaedah yang betul untuk nak menentukan kejatuhan kerajaan adalah melalui sidang parlimen, undi tidak percaya. That is the right way. Dan saya bawa kes mendiang Kalong Ningkan antara lain. Tetapi tak apalah, benda tu dah berlalu. Poin saya adalah
bila perkara ini yang di-Pertuan Agong mengatakan baginda tidak mahu menerima agenda untuk nak kerajaan ini tumbang pada peringkat di mana SD itu dihantar. Yang itu tidak cross the line. Tidak cross the line. Cuma bila dah diputuskan di dalam Dewan Rakyat umpamanya, lepas tu hilang kepercayaan pada menteri. Kemudian yang di-Pertuan Agong tak nak terima, yang tu cross the line. Itu saya setuju cross the line. Tetapi bila dah diterima oleh Dewan Rakyat dan baginda hanya endorse saja, maka itu betul. Tetapi kalau peringkat awal, peringkat pertama tak melalui Dewan Rakyat, terus jumpa yang di-Pertuan Agong nak hantar SD, yang itu cross the line. Sebab apa? Sekarang yang itu tak cross the line kalau yang di-Pertuan Agong menolak. Kerana apa? Kita sudah ada, yang pertama, tidak ada peruntukan dalam perlembagaan mengatakan wajib yang di-Pertuan Agong terima SD tersebut. Itu kaedah dia. Yang kedua, sudah ada peruntukan antara Akta Anti Lompat Parti. Maka hendaklah perkara itu ditentukan di dalam Dewan bagi menentukan sama ada diterima atau tidak sokongan tersebut. Kerana bila dikatakan telah menyokong atau tidak menyokong, tidak dikira lompat parti, tetapi dikira sudah jatuh kepercayaan terhadap Perdana Menteri. Dan itu sekaligus menolak kenyataan daripada Hasan Karim mengenai isu yang saya bangkitkan tadi.